Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut antara paparan utama edisi Rabu 11 Januari. Ketua Menteri Sarawak meninggal dunia. Dasar wajibkan majikan bayar levi pekerja asing ditangguh ke tahun depan. Negara hari ini dikejutkan dengan pemergian Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim ke rahmatullah. Tan Sri Adnan, 72 tahun, meninggal dunia kira-kira 1.20 tengah hari tadi di Pusat Jantung Sarawak di Kuching. Kerajaan Sarawak mengumumkan Majlis Pengumumian Negeri dan tempoh berkabung 7 hari bermula esok. Untuk itu, kita terus bersama Buma Win di RTM Kuching. Silakan, Buma. Terima kasih rakan penyampai Kamal dan Farhatul di Angkasa Puri. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim meninggal dunia di Pusat Jantung Sarawak, Hospital Umum Sarawak, Kota Samarahan tengah hari tadi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg yang membuat pengumuman rasmi tersebut berkata, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan, 72 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada 1.24 tengah hari. Dengan penuh sedih dan duka citanya, saya memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan bin Haji Satim yang kita kasihi telah meninggal dunia di Pusat Jantung Sarawak, Samarahan pada jam kira-kira 1.24 hari. Pengumuman khas tersebut diadakan di Wisma Bapa Malaysia pada pukul 3.30 petang tadi. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Patinggi Datuk Amah Hajah Jamilah Anu dan 5 orang anak. Jenazah Allahyarham kini ditempatkan di kediaman rasminya di Santubong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang selepas sembahyang Zuhur esok. Orang ramai boleh memberi penghormatan terakhir bermula 10.30 pagi di Masjid Jamek Putrajaya, Kuching. Tempoh berkabung selama 7 hari telah ditetapkan dan semua bendera diarahkan dikibarkan separuh tiang. Sementara itu, esok diumumkan sebagai cuti pelepasan khas bagi negeri Sarawak. Pengumuman berhubung pemergian Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim satu kejutan buat semua rakyat. Ini kerana rakyat negeri ini telah kehilangan seorang pemimpin yang bukan sahaja begitu disenangi atas perwatakan dan kepimpinannya, malah disanjung tinggi kerana keberaniannya memperjuangkan pelbagai agenda pembangunan yang memelihara kebajikan rakyat. Allahyarham Tan Sri Adnan mula mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan Negeri Sarawak pada 28 Februari 2014 setelah Ketua Menteri pada ketika itu, Pen Sri Abdul Taib Mahmud, mengundur diri daripada arena politik. Allahyarham merupakan menteri di Pejabat Ketua Menteri Tugas-Tugas Khas pada ketika itu. Dalam pilihan raya umum DUN Sarawak ke-11 pada tahun lepas, walaupun pertama kali menerajui pentadbiran negeri, Allahyarham selaku pengerusi Barisan Nasional BN Negeri Sarawak ternyata menang besar apabila 82 kerusi yang dipertandingkan menyaksikan 72 kerusi telah dimenangi oleh BN. Manakala bagi kerusi DUN Tanjung Datu yang diwakili beliau, Allahyarham menang dengan majoriti 5,892 undi mengalahkan Jazul Kipri Numan daripada PKR. Walaupun usia kepimpinannya menerajui Sarawak hanya bermula pada tanggal 28 Februari 2014, namun kelantangannya dan ketegasan beliau dalam memastikan hak-hak rakyat Sarawak tanpa mengira kaum menjadikan beliau dikagumi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat Sarawak.
Pelbagai dasar pembangunan yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham Tan Sri Adenan, khususnya berhubung kebajikan rakyat di kawasan luar bandar, ini merangkumi inisiatif penghapusan tol dan cukai tanah selain penurunan kadar elektrik dan cukai pintu. Pelbagai dasar pembangunan yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham Tan Sri Adenan, khususnya berhubung kebajikan rakyat di kawasan luar bandar, ini merangkumi inisiatif penghapusan tol dan cukai tanah selain penurunan kadar tarif elektrik dan cukai pintu. Allahyarham turut bertegas dalam usaha memerangi pembalakan haram yang disifatkan meruntuhkan ekonomi negeri ini dan telah mengeluarkan beberapa garis panduan baharu bagi membantras pembalakan haram secara efektif. Selain daripada itu, beliau juga telah berjaya menuntut 13 perkara dari Kerajaan Persekutuan yang memberi impak kepada sokongan terhadap kerajaan, lebih-lebih lagi berkaitan penurunan kuasa dan berhubung royalti minyak. Pastinya Allahyarham mempunyai rekod yang cemerlang dalam arena politik apabila menyaksikan beliau memenangi kesemua kerusi negeri dan parlimen yang pernah ditandinginya sejak 1979. Menerima pendidikan undang-undang di Australia, Allahyarham pernah menjadi naib Presiden kanan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Pernah bertugas sebagai wartawan, guru, magistrat dan penasihat perundangan sebelum bertanding pada pilihan raya negeri Sarawak di kerusi Muara Tuang pada Januari 1979. Allahyarham pernah menjadi Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sarawak dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Kerajaan Persekutuan dari Mac 2004 hingga Februari 2006. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Patinggi Datuk Amar Jamilah Anu dan 5 orang anak. Pemergian Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem merupakan kehilangan besar kepada rakyat negeri ini. Rakyat Sarawak yang ditemui RTM menzahirkan rasa sedih dan terkejut atas pemergian pemimpin yang berjiwa rakyat dan disegani semua. Saya sebagai salah seorang daripada pegawai kerajaan ingin menyatakan rasa takziah dan takzimlah di atas pemergian seorang pemimpin yang sangat berkaliber, banyak memperjuangkan hak-hak terutamanya hak rakyat Sarawak dan kaki tangan awam-amnya. Sesungguhnya ini merupakan kehilangan yang besarlah kepada seluruh rakyat Sarawak. Saya berasa amat sedih dengan pemergian Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Adenan Satem. Beliau merupakan seorang Ketua Menteri Sarawak yang amat disayangi dan amat disenangi oleh rakyat negeri Sarawak. Beliau seorang yang banyak memperjuangkan hak-hak dan nasib rakyat negeri Sarawak. Selain itu, beliau merupakan seorang Ketua Menteri yang amat disenangi kerana melalui jenaka beliau dalam majlis-majlis yang dihadiri beliau. Terkejutlah atas kejadian Ketua Menteri kita telah pun meninggal dunia pada hari ini. Saya pun terasa kehilangan sangat kepada Ketua Menteri kita yang begitu prihatin kepada rakyatnya. Amnya di Limbang ni lah. Bagi saya sangat-sangat kehilangan besar lah pemimpin kita di Sarawak ni yang begitu prihatin kepada rakyatnya. Mudah-mudahan kita doakan roh beliau akan disempurnakan di dalam surga Allah. Secara pribadi saya berfikir dia masih banyak yang dia mau lakukan untuk kita. Dan di dalam masa yang singkat sekalipun telah banyak yang dia lakukan dan dirasakan di seluruh Sarawak, bahkan di seluruh kaum. Saya daripada kaum dan bawang yang sangat minoriti pun merasakan bahawa apa yang dia lakukan untuk masyarakat kami adalah yang terbaik untuk kami yang kami idam-idam mimpi-mimpikan selama inilah. Betul-betul kata ni duka cita. Aku tengok kami punya itu Ketua Menteri. Aku berapa puluh tahun sudah jadi ketua masyarakat. Tapi dia yang banyak patut nangan itu ketua-ketua bangsa-bangsa. Kata ni Sarawak banyak bangsa kata ni biasa sudahlah. Tapi dia ini banyak patut dan hadir. Semua bangsa ada bagi boleh dikasih dia orang semua aktiviti di dalam kata ni pihak negeri. Lagi dia banyak sayang sama itu kata ni orang Sarawak. Ini yang saya rasa duka cita lah.
Saya dengar CM itu pas awal kami kata juga very sad lah. Dia he also is the very good man lah. Good CM also lah. Kalau kita lihat macam kami orang tu sebabnya selalu kadang-kadang dengan ketua masyarakat sebab kami bekerja dengan Temanggung. Dari segi punya memang terlalu friendly, ramah dengan orang. Nya si ngakutnya macam walaupunnya bagi kita nya CM, nya macam rakyat biasa aja bah. Just kau aku macam ni aja bah. Ya macam terasa aja sikitlah bila kita dah kehilangannya. Terkejut, sedih, sebab Tok Nan seorang yang berjiwa rakyat, sentiasa low profile dan sentiasa mengambil berat hal-hal rakyat. Okey, setelah kita menerima pekabaran yang dukacitakan yang Tok Nan telah meninggal dunia pada hari ini, sebagai rakyat Sarawak, khasnya kita berasa sangat sedihlah dengan kehilangan Tok Nan kerana Tok Nan merupakan seorang pemimpin yang sangat berwibawa, berjiwa rakyat dan juga seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Saya berasa sedih pun. Saya fikir ini adalah tipu punya. Ya, sampai sekarang saya fikir ini bukan ini berita yang baru dan ini memang sudah jadi macam mana cakap sudah jadi ini dia sudah tidak ada lah. Saya pun berasa sedih sebab dia memang tolong Sarawak sama rakyat punya Sarawak. Ya, sebagai rakyat Sarawak, kita sungguh bersedih atas kematian Tan Sri kita itu Adnan Satim pada hari ini. Ya, kerana pemergian beliau bagaikan satu permata yang berharga. Tan Sri Adnan meninggal dunia di Pusat Jantung Sarawak, Hospital Umum Sarawak, Kota Semarahan tengah hari tadi, iaitu 16 hari sebelum sambutan hari lahirnya yang ke-73. Sementara itu, menurut atur cara upacara pengebumian yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan, orang ramai boleh memberikan penghormatan terakhir bermula pada pukul 10.45 pagi sehingga 12.45 tengah hari di Masjid Jamek Petrajaya esok. Kenderaan yang membawa jenazah Allahyarham akan bertolak dari Masjid Jamek ke Tanah Perkuburan Islam Samariang, Petrajaya pada pukul 12.50 tengah hari selepas solat Zuhur berjemaah dan solat jenazah berjemaah. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Nasional 8 malam ini. Kami warga penerbitan berita RTM Kuching menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Ketua Menteri. Berita seterusnya bersama Farhatul dengan Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bumawen langsung dari RTM Kuching. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Taim Mahmud dan isteri petang tadi turut menziarahi jenazah Tan Sri Adnan di IGN Kota Semarahan. Tun Taib menyifatkan Allahyarham telah menjalankan tugas dengan baik sejak menjadi Ketua Menteri Sarawak. I feel very sad, as you know. I took it up into politics way back in, I can't remember, 1982, 83. Because I know he's got the solid power to think and analyze a lot of situations. I think I served the state well and served it with sincere feeling. And yes, I think left behind a government as good as ever. It's raw, more than what I inherited before. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengucapkan takziah atas pemergian Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Beliau menyifatkan Allahyarham banyak berjasa terutama kepada Sarawak. Dalam catatan Twitternya, Datuk Seri Najib melahirkan rasa sedih atas pemergian Tan Sri Adnan. Beliau mendoakan roh Allahyarham dicucuri rahmat. Menurut Perdana Menteri, negara kehilangan seorang pemimpin yang berwibawa. Datuk Seri Najib turut mengesahkan akan ke Sarawak untuk menziarahi jenazah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan pemergian Tan Sri Adnan Satim
sebagai satu kehilangan yang begitu besar untuk Sarawak dan negara secara amnya. Namun beliau berharap rakyat di Bumi Kenyalang menerimanya sebagai satu takdir dan menerima perubahan kepimpinan yang akan dibuat selepas ini. Takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Adnan Haji Satem, terutamanya kepada Puan Sri Jamilah, anak-anak dan seluruh ahli keluarganya, juga kepada seluruh rakyat di Sarawak. Saya merasa bahawa ianya suatu kehilangan yang besar untuk negeri Sarawak kerana beliau telah memberikan sumbangan yang cemerlang di dalam pilihan raya kecil, dalam pilihan raya negeri Sarawak yang lalu. Pencapaian yang amat membanggakan. Namun saya bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, segala aku janji yang telah kita berikan ketika pilihan raya negeri yang lalu dan komitmen yang telah diberikan akan kita penuhi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata sepanjang pemerintahan Allahyarham Tan Sri Adnan, beliau mengepalai satu kepimpinan yang begitu cemerlang. Mengenali Allahyarham secara peribadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Allahyarham begitu tertib dalam berbicara namun tegas apabila membuat sesuatu keputusan. Allahyarham bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dalam sebarang perubahan yang berlaku sama ada dalam kepimpinan atau kerajaan. Timbalan Perdana Menteri menyatakan demikian dalam satu sidang media khas di Beijing, China. Beliau kini sedang dalam rangka lawatan kerja 6 hari ke negara tembok besar itu. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Satu Malaysia Tan Sri Lee Lam Tai menyifatkan Allahyarham Tan Sri Adnan Satem semasa hayatnya seorang yang prihatin terhadap isu kesederhanaan dan kepelbagaian. Tambah Tan Sri Lee, selama 2 tahun Sarawak di bawah kepimpinan Allahyarham, banyak perubahan terutama dari segi pembangunan. Bandaraya Kuching sebagai bandaraya perpaduan yang pertama di Malaysia oleh Yayasan Satu Malaysia dapat dicapai dengan adanya sokongan penuh daripada Allahyarham. Akhir sekali, Tan Sri Lee Lam Tai berkata pihaknya mewakili Yayasan Satu Malaysia menyampaikan ucap takziah dan sedih di atas pemergian Allahyarham Tan Sri Adnan. Baik saudara, kita ke perkembangan lain. Kabinet bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan dasar mewajibkan majikan membayar levy pekerja asing yang dikuat kuasa menurut komitmen mandatori majikan EMC ke tahun depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata Kabinet juga bersetuju untuk meneliti ekosistem yang sewajarnya bagi mempermudah industri menggaji pekerja asing dan memastikan pertumbuhan ekonomi negara. Bercakap kepada media di Putrajaya, Datuk Seri Liau berkata keputusan dibuat selepas pembentangan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Low Seng Kuan yang memberi gambaran penuh berhubung EMC. Ia bukan sekadar mengenai levy tetapi juga hak majikan dalam memperoleh akses langsung kepada pekerja berbanding menggunakan orang tengah serta bagaimana untuk mengurangkan karenah birokrasi dan mempercepat pengambilan pekerja asing. Pada 31 Disember lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan majikan akan bertanggungjawab membayar levy pekerja asing mereka berkuat kuasa 1 Januari 2017. Mengikut dasar baharu itu, majikan tidak akan dibenarkan memotong levy tersebut daripada gaji pekerja mereka. Semalam, peserta industri pembinaan mahu EMC dibatalkan kerana dasar itu tidak menguntungkan negara. Menurut Datuk Seri Liau, Perdana Menteri bersetuju untuk melihat sendiri isu itu dan akan menyelaraskannya dengan Kementerian Dalam Negeri serta semua manusia untuk menangani apa juga halangan dan seterusnya menyelesaikan isu berbangkit. Jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing akan bermesyuarat dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka melepaskan misi pelayaran Food Flotilla for Myanmar
di Pelabuhan Kelang 3 Februari ini. Misi tersebut membabitkan kapal Nautical Alia dengan 200 aktivis dari 8 negara yang akan membawa 1,500 tan bantuan makanan dan ubat-ubatan ke wilayah Rakhine. Ketua misi itu yang juga Presiden Kelab Putra 1 Malaysia KP1M, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata pihaknya masih menunggu kebenaran daripada kerajaan Myanmar. Jadi kapal akan sampai di port pada 28 hari bulan untuk kita buat kerja sampai 2 hari bulan, 3 hari bulan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijangkakan akan flag off pukul 3 petang. Itulah yang telah kita bincang setakat ini. Beliau bercakap kepada media selepas meninjau pusat pengumpulan barangan misi flotila di Masjid Nurul Amin, Kampung Delik Baru, Kelang. Turut hadir ialah wakil dari Turkiye Diyanet Vakfi TDV, Taksin Bumin Airanci. RM16 juta disediakan Kerajaan Negeri Terengganu khusus untuk membaiki dan membina rumah baharu kepada penduduk yang terjejas banjir baru-baru ini. Bantuan segera itu bagi menyelesaikan masalah penduduk yang memerlukan tempat tinggal selepas banjir. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman turut memberitahu setiap DUN bakal menerima bantuan RM500,000. Setiap tahun kerajaan negeri menyediakan peruntukan khas untuk rakyat membaiki dan membina rumah baru. Iaitu baiki rumah maksimumnya RM11,000 dan banner rumah maksimumnya RM40,000. Jadi dalam kadar itulah. Jadi kita jadi cuma yang saya beritahu tadi ialah peruntukan ini kita luluskan serta-merta awal diberi. Selalunya kita beri ini dalam bulan 2 baru kita edarkan peruntukan ini. Tapi sekarang kita dah keluarkan segera dan keutamaan kepada mangsa-mangsa banjir. Datuk Seri Ahmad Razif menyatakan perkara tersebut selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Esko Kerajaan Negeri di Kuala Terengganu. Bermula 31 Disember tahun lalu hingga 9 Januari, hampir 21,220 penduduk daripada 6,055 keluarga yang terjejas banjir ditempatkan di 209 pusat pemindahan. Dalam masa sama, beliau turut berterima kasih kepada semua agensi yang terlibat sepanjang tempoh banjir berlaku di negeri ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perak sedang mengesan 2 lelaki pemegang kad pertubuhan bangsa bersatu bagi orang pelarian UNHCR warga Myanmar iaitu John Elias Tan Zin Woon dan Musa Ali bagi membantu siasatan. Menurut kenyataan SPRM, John yang bekerja sendiri dan memegang kad UNHCR bernombor 354 09C04215 dikesan mempunyai alamat terakhir di rumah kedai Simpang 4, Taman Merah Butterworth. Musa yang juga bekerja sendiri dan pemegang kad UNHCR bernombor 35414C05108 dikesan mempunyai alamat terakhir di nombor 177 Jalan Burma, Pulau Pinang. SPRM meminta orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai kedua-dua individu itu. Orang ramai diminta menghubungi pegawai penyiasat SPRM. Dalam kenyataan sama, SPRM Kelantan mengesan seorang lelaki warga tempatan iaitu Nur Shah Abdul Rahman bagi membantu siasatan. Tempoh reman Ketua Setiausaha KSU sebuah kementerian dan seorang anak lelakinya dilanjutkan 4 hari bermula esok bagi membantu siasatan kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Seorang lagi anaknya yang berusia 29 tahun dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perintah reman dikeluarkan Majistret Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman. KSU berusia 59 tahun ditahan di kediamannya di USJ Subang Jaya, Selangor pada 4 Januari lalu. Manakala dua anaknya masing-masing berumur 34 dan 29 tahun ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya semasa diambil keterangan. Wang tunai lebih RM3 juta, pelbagai mata wang serta jongkong emas antara yang dirampas SPRM hasil pemeriksaan di rumah suspek. 3 beranak itu direman 7 hari bermula Khamis lalu bagi membantu siasatan kes.
Baik, saudara, penjaring gol paling cantik Muhammad Faiz Subri dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang pukul 9.25 malam ini. Ramai peminat sudah mula membanjiri perkarangan lapangan terbang itu dan kita dapatkan gambarannya bersama Ahmad Zaki. Ahmad Suri di sana. Silakan, Ahmad Zaki. Baik, terima kasih Kamal dan juga Farhatul di Bilik Berita Angkasa Puri. Kita berlintas langsung dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bayar Lepas sempena kita menyambut ketibaan Faiz Subri yang telah pun memenangi anugerah Puskas FIFA 2016. Jadi beginilah suasana penyokong-penyokong pasukan Pulau Pinang yang begitu bersemangat untuk menantikan wira negara kita iaitu Faiz Subri yang membawa hadiah yang dimenangi di Zurich tempoh hari. Jadi bersama dengan saya di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang Bayar Lepas iaitu pengurus pasukan Pulau Pinang untuk tahun 2017 yang berhormat Zahir Kejohari. Jadi YB, bagaimana perasaan dari Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang di atas kejayaan yang telah pun diraih oleh Faiz Subri di Zurich itu? Ya, Alhamdulillah kita semua ya di Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang memang amat berbangga sekali bahawa seorang anak buah kami telah berjaya ya membawa balik gelaran ataupun anugerah FIFA Puskas, iaitu anugerah yang paling tinggi dalam dunia bola sepak bagi gol terbaik dunia bagi tahun 2016. Jadi setelah beliau menjadi idola dan juga selebriti bola sepak, jadi bagaimanakah Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang ingin membawa nama Faiz Subri untuk dijadikan satu ikon bagi bola sepak negeri Pulau Pinang? Saya rasa memang Faiz ni akan ternyatalah ya menjadi ikon pasukan Pulau Pinang dan juga semua peminat bola sepak seluruh negara kita, bukan saja Pulau Pinang. Saya rasa kemenangan ni, kejayaan ni bukan hanya milik Faiz Subri tapi memang milik semua penyokong, peminat, fans Pulau Pinang dan juga penyokong bola sepak Malaysia. Satu lagi soalan, bagaimana harapan YB untuk Faiz Subri dalam Liga Super 2017 nanti? Saya rasa saya tahu ya, saya yakin sebagai seorang profesional Faiz Subri ni memang akan tumpukan kepada training, pada latihan dan juga kepada perlawanan yang akan datang. Saya rasa sebagai satu pasukan pun fokus untuk kami adalah perlawanan yang akan datang dan kalau boleh kita akan memberi tumpuan yang sepenuh-penuhnya kepada itu. Okey, terima kasih YB. Baik, itu dia komen sedikit daripada pengurus pasukan bola sepak Pulau Pinang untuk tahun 2017, YB Zahir Kejohari, dan bersama dengan saya juga di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang iaitu ayah kepada Faiz Subri. Jadi Pak Long, jadi bagaimana perasaan sebagai seorang ayah mendapat anak yang telah pun memenangi anugerah FIFA Puskas ni? Saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang hadir pada malam ini, dan saya sangat-sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana persediaan di kampung, akan ada kenduri ataupun apa-apa majlis kesyukuran yang akan dilangsungkan di kampung nanti? Di kampung belum ditetapkan, insya-Allah Pak pulang ni kita akan berbincang dengan dia lah. Okey, sekali lagi tahniah kepada seluruh keluarga Faiz Subri di kampung. Jadi itu dia ayah kepada Faiz Subri, dan bersama dengan saya antara penyokong yang telah pun memberi sokongan padu kepada pasukan Pulau Pinang dan khususnya kepada Faiz, saudara Johan. Jadi bagaimana perasaan sebagai wakil kepada penyokong-penyokong pasukan Pulau Pinang yang berada di Stadium Bandaraya pada ketika itu untuk sama-sama menyambut Faiz Subri pada malam ini? Syukur Alhamdulillah, saya mewakili semua penyokong Pulau Pinang amat berbangga dengan pencapaian apa yang Faiz dapat untuk tahun 2016 iaitu anugerah Puskas. Saya harap Faiz akan terus usaha untuk Liga Super 2017 dan membuat cipta sejarah yang lebih banyak lagi untuk pasukan Pulau Pinang. Okey, satu lagi soalan sebelum kita kembali ke Angkasa Puri. Apakah harapan pasukan Pulau Pinang dengan adanya pemenang Puskas untuk tahun 2016 ini untuk mengharungi saingan Liga Super 2017? Harapan saya sama juga macam penyokong lain, buat yang terbaik dan insya-Allah kita akan mencabar juara Liga Super untuk tahun ini. Baik, itu dia antara semangat dan juga keprihatinan penyokong-penyokong pasukan Pulau Pinang bersama dengan pengurusan pasukan Pulau Pinang yang sama-sama menantikan ketibaan Faiz Subri yang bakal tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang Bayar Lepas lebih kurang jam 9.10 malam. Jadi itu saja dari saya di lapangan terbang antarabangsa Bayar Lepas Pulau Pinang. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ahmad Zaki Ahmad Suri langsung dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Program pertukaran pelajar bukan sahaja popular di universiti, malah di peringkat sekolah kerana ia tarikan terkini dalam dunia pembelajaran zaman milenium. Dan pertukaran pelajar bukan sahaja bermaksud bertukar konsep pelajaran,
tetapi juga bertukar informasi dan pandangan tentang sesebuah negara. Buat tahun ke-15, Kelab Antarabangsa Hiroshima Kuala Lumpur dengan kerjasama Kementerian Pendidikan membawa sekumpulan 60 pelajar Jepun ke Malaysia secara berperingkat untuk tinggal di negara ini selama setahun. Ikuti laporan wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Peluang mengikuti program pertukaran pelajar sama ada jangka pendek atau panjang sememangnya sangat dinanti-nantikan oleh ramai pelajar kerana program seumpama ini terhad kepada mereka yang terpilih sahaja. Selain dapat merasai pengalaman baharu tinggal di negara orang, mereka boleh belajar banyak perkara, antaranya tentang budaya tempat mereka tinggal, bahasa yang digunakan, tentang seni, muzik, kesusasteraan, agama, perdagangan dan politik. Justru untuk merasai semua perkara itu, setiap pelajar dari Jepun ini akan tinggal bersama keluarga angkat yang terpilih dari seluruh negara. Program ini telah berlangsung selama lebih kurang dalam 15 tahun dan untuk pelajar Jepun datang ke Malaysia ni telah hampir 3 batch, 3 kumpulan lah. Ini adalah kumpulan yang ketiga dan pelajar-pelajar ini sebenarnya akan duduk dan tinggal dengan keluarga angkat di Malaysia selama setahun. Pengalaman ini akan membantu pelajar terbabit dalam hal pengembangan diri serta memberi keyakinan walaupun mengalami kesukaran terutama masalah bahasa untuk berkomunikasi bersama keluarga angkat. Walaupun Kelab Antarabangsa Hiroshima Kuala Lumpur memberikan panduan, namun keluarga angkat bebas menyusun program untuk mereka. Dia mesti belajar tentang makanan, kan, makanan yang kita hidangkan, apa yang kita makan, lepas tu cara hidup kita, kita sebagai orang Melayu kan, bagaimana cara hidup Melayu. Buat masa ni yang kami faham, kami sendiri yang akan fikirkan apa program-program untuk dia. Dan di sekolah pun memang banyak program lah, program-program bahasa Jepun dan program-program aktiviti co-curriculum yang kami dah rancang untuk diikuti sama. Sementara itu, pelajar Jepun berusia 16 hingga 18 tahun yang terpilih mengikuti program ini berasa teruja untuk memerhati, mempelajari dan menikmati adat dan budaya termasuklah makanan rakyat Malaysia. ずっとマレーシアとか、アジアとかマレーシアに興味があったので、すごい来れて嬉しいし、たくさんこの1年間の間で、きっと短いと感じるかもしれないけど、すごい濃厚な濃い1年にしたいなって思います。一回マレーシアに来たことがあって、で来たいってずっと思ってたから、すごい今嬉しくて楽しいです。マレーシアのご飯が美味しいとか、人が優しいとかです。Secara praktikalnya, program ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan negara tetapi membangunkan negara terutama Malaysia daripada pelbagai aspek termasuk menjana keuntungan dalam sektor pelancongan. Walaupun ada masalah komunikasi antara mereka dan juga keluarga angkat, namun itu bukan alasannya kerana kalau dilihat kepada wajah mereka, mereka cukup teruja sebenarnya untuk berada di Malaysia selama hampir setahun bagi mendalami, mempelajari dan mengenal sendiri bagaimana kehidupan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, pelbagai agama, pelbagai adat resam dan budaya, tapi boleh hidup di dalam konteks masyarakat majmuk dalam keadaan aman dan damai dan saling hormat menghormati. Nazaruddin Abu Zamil. Arigatou gozaimasu. RTM. Sejak pelaksanaan program pengecualian visa pada Mac 2016, permohonan kemasukan pelancong Cina ke Malaysia meningkat 74%. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dalam rangka lawatan ke negara itu turut menyampaikan penghargaan Kuala Lumpur terhadap keizinan Beijing terhadap isu visa telah memberi kesan positif kepada ekonomi dan pelancongan negara. Secara perbandingan, bervisa dengan tanpa visa memperlihatkan kenaikan kira-kira 74%. Pada tahun 2015 umpamanya, kita lihat kemasukan pelancong-pelancong Cina yang memerlukan visa adalah seramai 1.2 juta
pelancong. Apabila pada tahun 2016 dan pelaksanaannya dibuat mulai daripada bulan Mac, kenaikannya meningkat kepada 2.2 juta pelancong. Ini memberikan peningkatan sebanyak 1.2 juta pelancong yang datang hanya dalam tempoh kira-kira 9 bulan sahaja. Beliau sebelum itu membuat kunjungan hormat ke atas rakan sejawatannya, Guo Shenkun. Tahun lalu, China telah menerima cadangan Malaysia mengenai pelaksanaan sistem pengeluaran visa secara elektronik e-visa dan program pengecualian pembayaran visa bagi menggalakkan kedatangan pelancong China ke Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa Kabinet Pelancongan turut menyatakan infrastruktur di Labuan bakal ditambah baik untuk dijadikan destinasi baharu bagi eko-pelancongan dalam usaha meningkatkan jumlah pelancong Cina ke Sabah dan Sarawak. Bank Dunia meramalkan ekonomi Malaysia berkembang 4.3% tahun ini dan seterusnya meningkat kepada 4.5% tahun depan. Peningkatan ini disokong penyesuaian kepada harga tenaga rendah berjalan lancar dan harga komoditi menjadi stabil. Dalam kenyataannya, Bank Dunia berkata pertumbuhan dalam kalangan ekonomi pengeksport komoditi di rantau ini juga dijangka melonjak. Ekonomi Indonesia diunjur berkembang 5.3% tahun ini berbanding 5.1% tahun lalu dipacu peningkatan pelaburan swasta. Bagaimanapun prospek pertumbuhan merosot dalam beberapa negara pengeksport kecil komoditi seperti Mongolia dan Papua New Guinea, ekoran kejutan terma perdagangan telah diburukkan lagi dengan kelemahan domestik. Untuk prospek pertumbuhan Asia Timur dan rantau Pasifik, Bank Dunia menjangkakan ia menyederhana kepada 6.2% tahun ini susulan pertumbuhan yang perlahan di China. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN telah menyerahkan manfaat perlindungan takaful kelompok kepada 6,682 peminjam atau waris mereka, membabitkan jumlah keseluruhan RM107.64 juta setakat 31 Disember 2016. Daripada jumlah itu, 6,073 penuntut telah menerima sumbangan khairat kematian, membabitkan jumlah keseluruhan RM7.52 juta. Sumbangan diberikan kepada waris bagi peminjam yang sudah meninggal dunia atau peminjam yang mengalami keilatan kekal. Waris boleh membuat tuntutan dengan melengkapkan borang permohonan tuntutan takaful yang boleh dimuat turun di laman portal rasmi PT-PTN. Kita nak maklumkan kepada rakyat Malaysia juga peminjam PT-PTN bahawa sekiranya berlaku musibah ataupun keilatan kekal dan kematian, kita merayu supaya waris kepada mereka tampil ke hadapan untuk maklumkan pada PTN, melengkapkan borang dan sebagainya, maklum pada PTN supaya PTN boleh proses untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dan mereka pun boleh pergi dengan aman. Beliau bercakap pada sidang media majlis penyerahan manfaat takaful kepada keluarga mangsa tragedi amuk di Berta, Melaka dan tragedi lemas di air terjun Batu 16, Gombak. Indeks pengeluaran perindustrian IPI Malaysia naik 6.2% pada bulan November 2016 berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut Jabatan Perangkaan, dalam kenyataannya peningkatan itu dirangsang pertumbuhan yang tinggi dalam 3 indeks iaitu pembuatan, perlombongan dan elektrik. Sektor pembuatan meningkat dengan ketara sebanyak 6.5% selepas mencatat kenaikan sebanyak 4.3% pada Oktober 2016. Subsektor utama yang mencatat pertumbuhan ialah produk elektrik dan elektronik, produk petroleum, kimia, getah dan plastik serta makanan, minuman dan tembakau. Output sektor perlombongan berkembang dengan kukuh sebanyak 4.7% pada November selepas mencatat kenaikan sebanyak 3.5% pada Oktober. Peningkatan ini disokong kenaikan dalam indeks gas asli sebanyak 13.2%. Anak syarikat Nazar Corp Holding Sendirian Berhad, Nasim Sendirian Berhad menyasar jualan 2,500 unit kenderaan Peugeot
tahun ini. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Automotif Datuk Samson Annan George, angka jualan itu bakal dipacu pengenalan 5 model baharu Peugeot. Tahun lalu, pengedar tunggal Peugeot di Malaysia itu berjaya mencatat jualan sebanyak 1,700 kenderaan. Model yang menerajui jualan adalah Peugeot 208 hatchback. TIV will be about the same as last year, but I think in terms of sales, we have got new product offerings in the right segments as well. If you look at the B segment is a strong segment. SUV segments are very strong, and I think there's also a very strong need for MPVs in our market. So we're taking this strategy and riding on the SUV and MPV wave. Beliau ditemui pemberita pada pelancaran 2 model baharu versi hatchback Peugeot 208 dan kenderaan utility sukan SUV Peugeot 2008. Datuk Samson juga tidak menolak kemungkinan harga kenderaan Peugeot akan dinaikkan tahun ini disebabkan kedudukan nilai ringgit. RM200,000 durian runtuh buat Muhammad Faiz Subri. Steven Jovetic cari sinar baru di Sevilla. Perkembangan bola sepak. Kejayaan Muhammad Faiz Subri terus mendapat perhatian Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pemain kelahiran Air Hitam Kedah ini menerima durian runtuh dari pihak kerajaan sebanyak RM150,000, tidak ketinggalan tambahan RM50,000 daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Nyata berbangga dengan pencapaian anugerah Puskas ini, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin mengumumkan insentif agar menjadi motivasi buat Muhammad Faiz Subri untuk belakang lebih banyak keajaiban. Saya bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan telah menyerahkan cek bernilai RM100,000. Manakala bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, diwakili Timbalan Presiden FAM, Datuk Seri Afandi mengumumkan insentif. Kita juga telah berhubungan dengan perbincangan di SQ FAM sebagai orang kata menghargailah kejayaan Faiz ini. FAM juga telah bersetuju untuk memberikan ganjaran sebanyak RM50,000 untuk Faiz. Ya. Sementara itu, ketibaan Muhammad Faiz Subri di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disambut meriah oleh 250 penyokong yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Faiz Subri kemudiannya diiringi Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Afandi Hamzah menuju ke pentas utama di Balai Pelepasan KLIA. Faiz Subri meluangkan masa kira-kira 15 minit bersama dengan peminat dan sempat menyampaikan sedikit ucapan sebagai tanda terima kasih di atas sambutan yang diberikan kepadanya yang turut ditemani isteri dan 2 cahaya mata mereka. Faiz seterusnya bergerak pulang menuju ke Pulau Pinang dengan menaiki pesawat Malaysia Airlines. Dalam pada itu, Kelab Johor Darul Takzim JDT meneruskan langkah pembangunan bola sepak Johor menjalinkan kerjasama dengan kelab ternama Sepanyol Valencia CF. Perjanjian selama 3 tahun itu menyaksikan 2 jurulatih Valencia CF dilantik sebagai pengurus pembangunan bola sepak belia dan pengarah akademik bola sepak JDT. Setiausaha Kehormat Kelab Bola Sepak JDT, Kapten Muhammad Fahmi Yahya berkata, Valencia CF akan meneruskan usaha untuk menambah baik sistem pembangunan dilaksanakan sebelum ini bersama kelab Jerman Borussia Dortmund. 89 pemain akademi JDT berusia antara 13 hingga 19 tahun akan mengikuti program latihan baharu oleh barisan kejurulatihan Valencia CF ini. Dari segi coaching ada antara Dortmund dan juga Valencia. Ini ada perbezaan. Jadi saya menarikkan suatu keputusan yang merangsangkan untuk youth development sebab kanak-kanak ni semua telah didedahkan
Mungkin kita akan buat satu modul yang baru yang betul daripada diorang satu jangka masa yang panjang macam ini, boleh meningkatkan lagi lah mutu ataupun kualiti program tersebut. Menurutnya, kerjasama ini menggantikan perjanjian kerjasama pembangunan remaja bersama pasukan Borussia Dortmund yang tamat pada tahun lalu. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengenalan dua jurulatih skuad belia akademik JDT di Johor Bahru. Gonzalo Sanz Zabalos, 29 tahun, memiliki pengalaman 6 tahun dalam kejurulatihan, dilantik sebagai pengurus baharu pembangunan bola sepak belia. Manakala Jovi Carrascosa Requena, 28 tahun, berpengalaman dalam teknik atau metodologi, pula dilantik sebagai pengarah baharu akademik bola sepak JDT. Perkembangan badminton. Ternyata sehingga kini Persatuan Badminton Malaysia BAM masih tercari-cari pemain yang benar-benar layak untuk mengganti Datuk Lee Chong Wei. Isu ini dibangkitkan oleh Timbalan Presiden BAM, Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria beberapa hari lalu. Datuk Norzal sebelum ini ada meminta barisan jurulatih perseorangan lelaki negara terdiri daripada Hendrawan, Tay Siu Bok dan Indra Wijaya menamakan calon sesuai menggantikan Lee Chong Wei, tetapi masih gagal. Ini reaksi pengarah teknikal BAM, Morten Frost, dan jurulatih perseorangan lelaki Hendrawan berhubung perkara ini. Made out of the CNT situation. However, I can only agree with him that our men's singles is a problem area, and we are doing everything we can to address it and see whether we can help the situation. But I must say that I know in Malaysia you think that you can create another Lee Chong Wei like this, and of course you cannot. Lee Chong Wei is very unique, and it takes many years before another player of the same standard will come. Janganlah, no comment. Dalam pada itu, pemain perseorangan kedua negara Iskandar Zulkarnain Zainuddin perlu segera pulih daripada kecederaan untuk mencapai hasrat memperbaiki kedudukannya dalam ranking dunia. Memang saya target tahun ini untuk masuk ke kelompok 15 terbaik ke 12 terbaik. So saya harap saya dapat memperbaiki ranking dari semasa ke semasa, sebab saya tahun ini akan diberi peluang untuk bermain Super Series lebih banyak lah. Kecederaan sekarang saya dulu ada di ankle, so saya harap tak akan dapat berlaku lagi lah sebab sekarang maintain. So cuma saya worry untuk di pinggang saya sekarang ni ada lebih sikit-sikit, so saya harap dapat recover lah sebelum pergi Sarawak. Memang sekarang dalam 1 minggu ni memang ada treatment sikit, pun tak boleh lebih training lebih sangat, so saya harap dapat recover lebih cepat lah. Iskandar is a very fine character. He's a funny guy. He's got a lot of things to give to the game. He's still extremely inconsistent, and that is something that we are working on. But when he's playing at his best, he can play top 10 already, which I'm very happy about. Daripada reaksi yang diberikan oleh Morten Frost, jelas Iskandar perlu pulihkan kecederaannya. Beliau perlu mengembalikan kecergasan sebelum menghadapi saingan kejohanan Victor Far East Malaysia Master Sibu minggu depan dan mengulangi pencapaian naib juara tahun lalu. Sementara itu, Persatuan Badminton Malaysia BAM boleh menarik sedikit nafas lega apabila menerima suntikan dana 66 juta untuk 5 tahun daripada Astro Arena bermula November 2016 hingga Oktober 2012. Suntikan dana ini turut mendapat reaksi positif daripada jurulatih perseorangan lelaki Hendrawan. Tentunya bagus ya. That mean dari nanti untuk hantar player atau apa ada support dari Astro, salah satunya ini bagus buat khususnya buat player muda ya, yang junior untuk pergi turnamen. At least mereka dapat experience, dapat turnamen lebih. Diharap dengan pemberian dana yang terbesar dalam sejarah BAM ini dapat menghasilkan pelapis-pelapis yang berkualiti di masa hadapan. Menjelang aksi pembukaan Liga Hoki Malaysia TNB MHL merebut Piala Sumbangsih Jumaat ini,
Momentum pasukan hoki Terengganu THT kini berada di tahap terbaik untuk merampas piala pertama musim ini daripada kelab hoki Kuala Lumpur KLHC di laman sendiri Stadium Hoki Batu Huruf, Kuala Terengganu. Menurut pemain hoki pasukan THT Jiwa Mohan, moral pasukannya berada di tahap tertinggi dengan kombinasi pemain tempatan dan import walaupun baru-baru ini memenangi Piala Tan Sri Algendra. Yes, but we take one title at a time, one trophy at a time. Of course, the objective is we want to win every title that is offered by MHC, but we're taking one mission at a time. So one completed, next one is this Friday. So we're going to go into the game thinking about this Friday only. Bagi penolong jurulatih KLHC Muhammad Harfizi Baharum, misi mereka mahu bersiap sedia bersaing dengan THT musim ini meskipun pernah menewaskan musuh tradisi mereka pada pembukaan tahun lepas. Moral player buat masa sekarang pada setiap sesi latihan selepas kekalahan pada perlawanan separuh akhir itu menunjukkan yang kami bersiap sedia untuk bersaing pada perlawanan pertama iaitu perlawanan Piala Subansih dengan pasukan Terengganu Hoki Team. KLHC akan bertemu tuan rumah THT pada perlawanan pembukaan Piala Sumbangsih Liga Hoki TNB MHL di Stadium Hoki Batu Buruk Jumaat ini. Manakala dua pasukan baru dari Division 1 naik ke Liga Perdana iaitu TNB Thunderbolt dan UiTM KPT menggantikan Sapura yang menarik diri. Sebanyak 22 pasukan menyertai Liga Hoki Malaysia 2017 menyaksikan 8 pasukan beraksi dalam Liga Premier, 8 dalam Division 1 dan 6 pasukan Liga Wanita merebut wang tunai keseluruhan RM652,000. Angkasa Puri hari ini menerima kunjungan lawatan sambil belajar dari sekumpulan pensyarah dan pelajar dari Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia. Mereka adalah dari Fakulti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Penyiaran. Lawatan itu bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kemudahan dan teknologi media yang terdapat di RTM. Taklimat dan sesi soal jawab bersama beberapa orang pegawai kanan RTM turut diadakan bagi pelajar memperluaskan lagi pengetahuan mereka tentang bidang penyiaran. Dalam lawatan ini mereka dibawa melawat di sekitar Wisma Radio dan Wisma TV. Dan kami berharap program yang kalau dilaksanakan ini bisa ditindaklanjuti di masa yang akan datang melalui penempatan pelajar-pelajar kita untuk bisa praktek di RTM di Kuala Lumpur ini. Dan insya Allah ini akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Apa yang sudah kami dapatkan di sini akan kami bagikan kepada teman-teman yang tidak ikut atau yang belum beruntung untuk datang kemari. Alat-alat baik itu dari radio, televisi yang sangat memuaskan dan juga banyak pendidikan dan juga motivasi pembelajaran yang baru untuk kami terapkan di Medan, terutama di Indonesia. Dan saya sebagai mahasiswi sangat-sangat mengharapkan lebih dari ini yang saya dapat, terutama bagi teman-teman juga. Dan apa yang saya dapat saya tebarkan bersama teman-teman dan juga saya aplikasikan di Indonesia. Lawatan seumpama ini bakal memberi lebih pengetahuan kepada para pelajar bagi memperluaskan lagi wawasan mereka dalam mempelajari bidang ini. Nasional 8 edisi 11 Januari berakhir di sini. Kami di RTM mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.